Hai, Assalamualaikum. So, kita bertemu lagi dalam Jom Belajar App Inventor. Okay, kali ni kita akan belajar macam mana langkah pertama kita nak membuat apps. Okay, jadi seperti semua yang telah ketahui daripada video sebelum ini, okay, ini ialah alamat untuk App Inventor, iaitu appinventor.mit.edu. Okay. Okay. Jadi pada paparan yang kita perolehi, okay, kita akan pergi kepada create apps dan kita akan login menggunakan akaun Google ataupun akaun Gmail kita. So di sini saya menggunakan akaun yang telah saya sign in. Okay, sekiranya kita telah ada satu-satu apps yang kita telah bangunkan, secara lalainya dia akan open ataupun dia membuka terus projek terakhir kita. Okay, so kalau kita tengok di sini saya ada satu projek saja. Okay, jadi dia automatik lah. Jadi kalau belum ada projek, so kita akan nampak kosong, laman web yang kosong macam ni. Seperti biasa, first kali kita akan nampak splash screen dan juga satu yang kosong. Okey, di sini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak membuat sambungan kepada kita punya device. Okey. Jadi pada mula tadi, bila selepas kita login, kita akan nampak satu splash screen. Okey. Untuk kita bergerak kepada skrin berikutnya, kita just cuma klik pada continue. Tapi di sini kita akan klik pada setup and connect an Android device. Okey, katakan yang dah terhilang dia punya screen tadi, pergi kepada help, show splash screen. Okey, dan klik kepada setup and connect an Android device. Okey, dia akan pergi satu laman web App Inventor, di mana dia menunjukkan tutorial bagaimana untuk kita nak setup kita punya device. Okay. So device ni ada 3 cara lah macam mana kita nak setup device kita tu. Okay. So kita tengok beberapa cara. Boleh baca secara detail lah, secara terperinci. Okay. So saya terus kepada beberapa option yang ada. So pilihan yang pertama ialah ini yang memang disyorkan, iaitu kita menggunakan Wi-Fi, di mana laptop kita ataupun komputer kita menggunakan line Wi-Fi ataupun wired, dan kita punya telefon pintar pun menggunakan network yang sama ataupun Wi-Fi yang sama. Syaratnya mesti dalam rangkaian yang sama. Okay, pilihan yang kedua ialah kita menggunakan emulator. Okay, emulator ni maksudnya kita kena install satu emulator di dalam kita punya komputer. Jadi selepas kita install, kita akan dapat satu gambaran telefon di dalam komputer kita, seolah-olah macam kita install telefon di dalam komputer kita. Itu ialah pilihan yang kedua. Kenapa kalau saya tak syorkan, kenapa? Kecuali kalau kita dah tak ada ketiadaan telefon pintar, memang nak tak nak kita terpaksa install lah. Sebab untuk kita buat instalasi ni, dia akan beberapa isu teknikal kita akan menghadapi, sebab kita punya spesifikasi komputer semuanya tak sama. Jadi kadang-kadang ada yang senang install, ada yang tak boleh nak install dan sebagainya. Okey. Pilihan yang ketiga ialah kita pergi kepada menggunakan USB kabel. Okey, di sini kita perlu ada kabel USB yang sambung daripada komputer kepada kita punya smartphone. Okey. Jadi di sini kalau Wi-Fi dah tak ada dan sebagainya, inilah pilihan kita lah yang terakhir. Dan kita ada smartphone Android. Okey, jadi untuk di dalam kelas ini, okey, kita akan menggunakan yang disyorkan. Jadi lagi mudah. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak dan apa keperluan untuk kita menggunakan pilihan yang pertama ni.
Okey, pertama dia kata saya terus terangkan. Okey. Kita punya komputer dan juga telefon pintar kita, smartphone kita mesti berada di dalam rangkaian yang sama. So, andai kata kalau komputer kita rangkaian contoh Wi-Fi di rumah, telefon pun kita mesti menggunakan Wi-Fi di rumah. Kalau telefon kita menggunakan plan data sendiri, berkemungkinan kita tak boleh nak membuat sambungan. Okey, kalau boleh mesti dalam sambungan yang sama. Okey, ataupun kita punya telefon kita tethering komputer menggunakan data telefonnya, itu pun boleh juga. Okey. Okey, step yang pertama, langkah pertama kita perlu download dia punya apps. Ini untuk Play Store dan kita scan dan dia membawa kita kepada Play Store dan kita perlu install di dalam telefon pintar kita. So inilah dia punya aplikasinya. Jadi kita boleh install. Ini seolah-olah seperti satu aplikasi yang boleh preview kita punya projek di dalam phone. Okey. Okey, selepas kita install, kita akan macam saya katakan tadi, mesti di dalam rangkaian yang sama. Okey. Nanti di dalam kita punya app Inventor, kita akan pergi kepada Connect dan juga AI Companion. Okey. Bila kita klik saja AI Companion, dia akan keluar satu Windows yang sebegini bersama QR code dan juga satu kod di sini. Okey. Untuk menggunakan QR code daripada aplikasi yang kita dah install pada kita punya smartphone tadi, kita boleh klik pada scan QR code dan kita terus scan QR code tersebut, atau kita mengambil kod di dalam yang dinyatakan di sini dan kita type dan connect with code. Jadi ini dipanggil live testing. Kita punya projek tu terus live ke dalam kita punya telefon pintar kita dah. Jadi kita boleh test sama ada, kenapa kita syorkan mengguna ni, sebab telefon pintar kita memang built-in dengan beberapa features, sensor dan sebagainya. Jadi kalau kita buat satu apps yang menggunakan sensor contohnya, kita boleh buat uji lari secara terus. Kalau kita guna emulator di dalam komputer, kita tak boleh menggunakan sensor sebab sensor tu ada pada phone. So itu cara kita nak connect lah, macam mana kita nak connect dengan kita punya phone. Jadi kita kena install MIT AI2 Companion di dalam telefon pintar kita. Okey. Okay. So itu saja cara macam mana kita nak connect. Nanti kita, bila kita dah buat beberapa apps, kita akan saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak connect secara live dan macam mana rupanya bila kita buat satu aplikasi, lepas tu kita connect dan kita klik pada AI Companion, keluar satu QR code, kita scan dan preview dia dalam telefon pintar kita. So itu dulu kita punya introduction macam mana kita nak set up device untuk MIT App Inventor. So kita akan bertemu lagi dalam video akan datang berkaitan dengan projek dan juga bagaimana untuk live view ataupun uji lari secara live pada smartphone kita. Okay, so itu saja untuk setakat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.